Okay. So, back to our business. Okay, perempuan, malam ni kita nak berkisahkan kepada anda mengenai empat kategori harta yang akan dianggap sebagai harta sepencarian. Okay, so panggil balik siapa yang lari-lari dan sebagainya tu, panggil mai dengar balik. Ni tadi orang nak bagi rasa seronok je, tiba-tiba je hampa pergi lari. Okay, alright. So, 4 kategori tersebut, kalau boleh tulis, boleh tuliskan. Tulis kat ruangan komen pun lagi bagus. Sebab ada orang boleh baca, dengan asbab tu mungkin dapat salurkan ilmu ni secara cepat kepada mereka yang membaca komen-komen tersebut. Okay, alright. So, yang pertama perempuan, yang mana yang kita sebut sebagai harta sepencarian, kita sebut harta sepencarian kategori yang pertama, iaitu suami dengan isteri, dia beli harta bersama dalam tempoh perkahwinan. Dia beli sama-sama. Faham Macam contoh pada kebiasaannya, orang beli rumah, dia ada joint loan. Okay? Dia ada nama suami, dia ada nama isteri dalam satu geran. Boleh jadi. Ataupun dia mungkin tak beli untuk geran, tapi dia beli dia macam contribution tu sama-sama. Dia buat kelak duit. Suami beli, suami buh nama, suami buat kelak duit, dan setiap bulan isteri pun dia ada buat kelak duit juga. Mungkin nama isteri tu tak ada, tapi isteri ni bayar juga sebab isteri bekerja. Jadi suami dengan isteri beli bersama. Jadi kalau beli bersama dalam tempoh perkahwinan, bayar seorang sikit, sama ada separuh-separuh ataupun seorang 1/3, 2/3 ke, tak kira lah. Macam mana cara pembayaran sekalipun, itu adalah harta sepencarian. Boleh Yang ni very simple. Sangat-sangat mudah untuk kita tahu. Asalkan beli sama-sama, itu adalah harta sepencarian. Okay. So saya rasa isu yang pertama ni dia tak berapa nak keliru sangat. Sebab bila beli sama-sama, jadi biasanya kita sebut sebagai harta sepencarian lah. Dah sama-sama sepencarian, sama-sama cari beli harta tu. Okay. Alright. Tu yang pertama, kategori dia. Boleh Kita pergi kepada kategori yang kedua. Kategori yang kedua yang disebut sebagai harta sepencarian adalah kita sebut apa yang pertama, yang kedua, harta yang diperoleh oleh suami. Okay, secara sendiri. Macam tu yang kedua, harta sendiri ketika perkahwinan. Okay, suami beli sendiri. Okay, suami beli sendiri, tapi isteri tak ada buat kelak duit. Isteri tak buat kelak duit. Suami beli sendiri dalam tempoh perkahwinan. Isteri tak buat kelak duit, tapi isteri ada sumbangan tak langsung. Sumbangan tak langsung tu macam mana? Macam mana kita nak menilai tak langsung ni? Formula paling mudah ni, sumbangan tak langsung ni adalah cerita tak ada kena-mengena dengan wang ringgit. Tu je dia punya formula dia. Kalau sumbangan langsung, cerita tentang wang ringgit. Berapa duit isteri keluarkan. Berapa duit suami keluarkan. Yang tu kita panggil sumbangan langsung. Cerita pasal duit. Suami buat keluar duit berapa. Tapi cerita sumbangan tak langsung ni, cerita yang tak ada kena-mengena dengan duit. Tapi dia cerita tentang tenaga, tentang pengorbanan tertentu. Contoh dia, isteri melahirkan anak ramai, membesarkan anak, basuh baju anak, setrika baju anak, basuh baju suami, setrika baju suami, lipat baju suami, masak. Tu semua tu kan cerita sumbangan tak langsung. Jadi kategori yang kedua apa dia? Suami beli sendiri. Suami buat keluar duit sendiri, dia kerja sendiri, dia beli rumah tu sendiri atas nama dia sendiri. Tak kiralah kereta ke, motor besar ke, motor kecil ke. So suami beli, and then isteri ada cerita sumbangan tak langsung. Dalam tempoh perkahwinan, itu adalah harta sepencarian. Mudah. Tu kategori yang kedua. Suami beli sendiri. Baik. Kategori yang ketiga, macam ni. Kategori yang ketiga adalah suami. Saya cerita suami lah sebab ramai orang. Soalan. Sabar Puan Zuhaidi. Saya mungkin rasa Puan Zuhaidi ni mungkin first time. Relax. Relax. Sebab sekejap kita akan bagi ruang untuk anda tanyakan soalan. Sebab kalau tanya sekarang nanti ni, takut nanti terlepas naik ke atas. Puan Zuhaidi copy dulu soalan Puan. Sekejap masa letak soalan tu, baru letak soalan.
Okey, peraturan dia malam ni. Macam berapa kali malam dah saya letakkan peraturan macam tu. Okey, yang ketiga. Okey, kategori harta sepencarian yang ketiga adalah suami. Okey, contoh suami, dia beli harta seorang-seorang. Betul tak? Dia beli harta. Okey, suami dia beli harta. Okey, dia beli harta sebelum kahwin. Sebelum kahwin ni dia beli dah rumah. Okey, dia beli dah rumah, alright, dah make up dah rumah semua ni. Okey, sebelum kahwin. Jadi lepas kahwin tu isteri ni datang cuci kaki. Dia bawa baju dia, bawa diri dia semua sikit, dia main duduk. Okey, alright. Tapi dalam tempoh perkahwinan tu, si isteri ni dia rasa macam nak perbesar lah. Nak perbesar dapur sikit, nak perbesar posh, nak tambah bagi jadi 2 tingkat, nak buat apa lagi? Apa-apalah kan, nak tambah bumbung ke, nak terbalik bumbung ke, nak kepak dapur ke, nak tambah jamban ke, sebab berebut jamban pagi-pagi ramai sangat. Kita tambah. Suami ni tak ada duit, tak apalah, awak buatlah, awak buat keluar duit awak, so kita tangguh awak tambah duit. Okey, tambah rumah tersebut. Okey, so yang tu boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Suami beli sebelum kahwin ni, masa dia bujang. Ataupun mungkinlah suami ni beli dalam tempoh perkahwinan isteri yang pertama. So kita sebagai isteri yang kedua ni, kita masuk je rumah tersebut. Okey, so kita masuk rumah tu, kita nak claimkan harta sepencarian, tak boleh macam tu. Tapi kalau kita ada buat keluar duit untuk memajukan, tu terma untuk kategori yang ketiga. Okey, iaitu isteri memajukan. Terma ni ada dalam undang-undang. Terma ada dalam undang-undang berkaitan dengan harta sepencarian, iaitu harta yang dibeli sebelum berkahwin tak boleh dianggap sebagai harta sepencarian, melainkan ada kemajuan ataupun memajukan rumah tersebut. Kalau kata bukan rumah, kereta. So apa benda yang memajukan untuk sebuah kereta? Contoh dia tambah spoiler, tukar sport rim, apa lagi? Bubuh bonet apa kan, macam-macam lah. Kereta lagi lah, exhaust lah, tak exhaust, macam-macam. Macam ada setengah ni minat tayar parota, tayar kepak, pipe bising pun ada. So semua tu adalah unsur ke arah memajukan. Okay, bila memajukan harta yang dibeli satu pihak sebelum berkahwin, maka harta tu telah jadi kategori harta sepencarian. Formula mudah kan? Formula dia, suami beli sebelum kahwin, tapi isteri memajukan harta tersebut dalam tempoh perkahwinan. Kalau memajukan tu selepas bercerai, yang tu dah tak boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Dia mesti dalam tempoh perkahwinan. Okay, dia mesti dianggap harta sepencarian kalau benda tu berlaku dalam tempoh perkahwinan. Okey? Sama jugalah macam isteri. Kalau isteri beli rumah sebelum berkahwin, masa bujang, okey, kemudian dia kahwin, suami ni mai duduk dekat rumah tersebut. Okey, kemudian suami ni pun nak renovate, dia tambah dapur ke, dia buat interior design ke dan sebagainya. So memajukan rumah tersebut, yang tu boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Pun bekas suami kalau bercerai, boleh tuntut benda tu. Okey, alright. Okey, dah boleh ready dah type soalan, sebab saya nak masukkan faktor yang keempat dah. Okey, faktor yang keempat boleh bukan faktor, kategori. Okey, kategori yang keempat yang dianggap sebagai harta sepencarian. Boleh alright. Kategori yang keempat yang boleh dianggap sebagai harta sepencarian adalah harta, harta yang mana contoh dia, suami dia dapat harta tu daripada pusaka ataupun hibah ataupun wasiat, daripada seseorang, dia dapat kepada diri dia. Dia dapat kepada diri dia, dan kemudian harta tersebut sama juga macam tadi, dimajukan. Contoh saya bagi contoh untuk mudah faham. Suami ni dia dapat harta pusaka. So arwah bapa dia ada tinggal rumah, kemudian rumah tu dapat kepada suami kita. So bila dapat pada suami kita, yang tu tak boleh dikira sebagai harta sepencarian pada asasnya.
Sebab yang tu harta yang diwarisi, dia bukan harta yang dibeli. Syarat untuk jadi harta sepencarian, dia mesti harta yang dibeli. Tu simple dia, okey. Tapi kalau dia dapat melalui itu warisan, pusaka, so yang tu tak boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Tapi rumah tu contohnya suami ni duduk, kemudian isteri pun duduk, isteri ni memajukan. Dia perbesar dapur, sama juga macam tadi. Dia perbesar parking lot ke dan sebagainya, tambah kolam ke. So dia gunakan wang ringgit dia. Okay, buat keluar wang ringgit untuk memajukan rumah tersebut, maka rumah pusaka tu dia akan bertukar title dia daripada rumah pusaka kepada rumah sepencarian. Okey, syarat dia mesti dimajukan. Sebab dalam cerita harta yang diwarisi ataupun harta yang dibeli dalam tempoh bujang, okey, sebelum kahwin, dia tak boleh dianggap sebagai harta sepencarian sehinggalah ada proses memajukan. Okey, so bila memajukan baru boleh kita anggap sebagai harta sepencarian. Jadi kalau bekas isteri ni tak ada buat keluar duit, tak ada memajukan, dia hanya ada cerita tentang sumbangan tak langsung sahaja, nak tuntut, nak tuntut harta pusaka contohnya, tak boleh perempuan. Okey, sebab sumbangan tak langsung hanya ada dalam cerita suami beli sendiri dalam tempoh perkahwinan ataupun suami beli bersama. Bersama beli dengan isteri ataupun suami beli seorang-seorang dalam tempoh perkahwinan, yang tu boleh perempuan nak cerita tentang sumbangan tak langsung. Faham So formula dia nombor 1 dengan nombor 2 tadi. So dia tak boleh dia boleh dianggap sebagai harta pencarian kalau dibeli dalam tempoh perkahwinan. Nombor 3 dengan nombor 4 ni, dia ada proses untuk memajukan. So kalau kata dimajukan harta tersebut, maka harta tu adalah harta sepencarian. Okey, clear? Mudah je saya bagi. Alright. So anda boleh letakkan soalan. InsyaAllah. Sekejap saya kita akan ambil soalan. Kita ambil sekejap. Awak tiba-tiba jam ni ada stopwatch ni. Okey. Boleh tulis soalan. Saya minum dulu Izinkan saya untuk minum. Aduh, panas malam ni. Saya tak tahu nak hujan ke apa. Nak yang air sejuk. Sedap minum air sejuk bila panas-panas ni. Okey. Sedap. Berapa ramai yang rasa macam seronok bila saya berkongsi benda-benda macam ni. Sebab saya suka sebenarnya, walaupun perempuan mungkin kadang-kadang dia akan ada, kita panggil apa, macam stres sikit, kadang-kadang kita fikir dengar masalah semua tu. Tapi but it's okay, sebab bila kita cuba nak menghayati masalah orang tu, lagi lama kita rasa macam aku kena bantu juga. So dari macam mana saya nak bantu dengan ramai orang, jenuh juga kalau semua pakat terpa masuk dalam mesej kan. Jadi saya buat secara live untuk bagi penerangan supaya kita semua cakna. Alright. Dan biasanya perempuan, mungkin saya sebut dulu sebelum saya nak jawab soalan, ada ramai orang yang nak tanya soalan dan sebagainya. Perempuan, bukan kita tak boleh, alright, tapi kita ada masa yang terhad, alright, sebab saya ada jadual yang agak padat. Saya ada perancangan yang tertentu, walaupun kita dalam MCO ni, tapi sebagai seorang peguam, kita tak boleh terlepas daripada isu-isu yang berkaitan dengan klien kita yang sedia ada. Jadi tak semua orang yang mungkin untuk tak mungkin semua orang saya dapat layan dengan private. Jadi bagaimana, ada setengah orang tanya macam mana nak jumpa, nak dapatkan nasihat dan sebagainya. So kita boleh lakukan perkara tersebut kalau anda betul-betul berminat untuk nak appointment dengan saya, nak mendengar nasihat daripada saya supaya dia dapat jalan dengan teratur. Anda kena ingat perempuan, kita di dalam Malaysia ni, kita ada undang-undang yang kita perlu ikut. Dekat mahkamah sivil ada undang-undang, dekat mahkamah syariah pun ada undang-undang. Jadi kalau anda ada hak yang anda tak dapat
ada yang kita geram, ada yang kita buntu, kita stres, kita fikir lama-lama ni, mungkin disebabkan anda tak tahu apa solution yang terbaiknya. Okey, jadi penting untuk anda dapatkan panduan, penting untuk anda dapatkan nasihat bagaimana anda boleh selesaikan masalah anda tersebut. InsyaAllah, saya boleh bantu kepada siapa yang betul-betul berminat untuk dapatkan bantuan saya sahaja. Okay? Dia tak boleh semua orang. Siapa yang betul-betul layak sahaja yang akan dapat bantuan tersebut. Sebab kita ada proses dan prosedur yang mana saya kena jaga dari sudut profesionalism. Okay? Jadi dalam kes live, saya boleh cerita dan sebagainya untuk saya ambil soalan. Tapi kalau siapa-siapa yang betul-betul nak saya bantu dia, nak saya consult dia, insya-Allah. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Alright? So, kita pergi kepada soalan. Tadi saya tengok soalan bermula daripada mana? Okey. Terima kasih kepada okey, saya terima kasih kepada Osna Mila Ilyas. Tuliskan balik semua. Tulis ni Puan Hidayah. Okey, terima kasih. Suhani Saleh. Suhani Saleh soalan ke? Okey. Suhani Saleh pun tulis balik. Alright. So terima kasih. So soalan saya malam ni bermula pada soalan Encik Zakri Mat Yunus. Okey. Salam tuan. Waalaikumsalam Encik Zakri. Beli kereta semasa kahwin tetapi nama pemilik masih nama owner lama. Oh, ni cerita macam sambung bayak ke apa ni? Sekiranya bercerai, adakah kereta itu boleh dituntut oleh salah seorang atau boleh dikira harta sepencarian? Baik, pada pengalaman kita, kalau katalah harta tu nak dituntut sebagai harta sepencarian dalam isu harta yang dibeli tapi nak dibuktikan dalam geran tu dia bukan nama suami ataupun nama isteri, biasanya mahkamah tak boleh terima benda ni sebagai harta sepencarian sebab dia dari sudut pembuktian dia adalah milik orang lain. Yang ni adalah salah satu contoh yang kalau katalah harta tu dibeli secara sambung bayak, contoh dia. So sambung bayak ni dia milik tu masih lagi atas nama owner yang lama. Walhal kita mungkin dah bayar deposit, kita dah bayar setiap bulan tapi tak ada nama dalam geran saja. Jadi kalau berlaku kematian, contoh dia tak boleh dituntut sebagai harta pusaka, dan kalau kata bercerai dia tak boleh dikira sebagai harta sepencarian. Okey. Sekian cakap, adakah kereta itu boleh tuntut oleh salah seorang atau boleh kira sebagai pencarian? Tak boleh. Yang ni antara salah satu isu. Kalau kita beli satu harta tapi dalam harta tu pembuktian dari sudut dokumennya dia bukan milik kita. Yang ni salah satu perkara yang besar. Ataupun mungkin contoh yang lain, kita kata kita beli, bukan kita belilah, kita dapat harta pusaka, tapi tak, nama tu masih lagi nama tok nenek. Okay, macam contoh kita duduk rumah turun-temurun, kita kata rumah ni rumah tok nenek dan sebagainya, so nama geran. Dan bila kita buat rumah atas tanah tu, tapi nanti ni kalau kata nak claim yang tu sebagai harta sepencarian ke, nak tuntut sebagai harta pusaka ke, so yang tu akan menjadi beban kepada diri kita. Macam mana kita nak buktikan tanah tu milik kita? Okay, so kalau di sisi mahkamah, macam mana kita nak membuktikan harta tu milik kita? Dia mesti datang dalam bentuk pembuktian documentation, bukti geran, bukti perjanjian jual beli. Okay? Yang ni semua nak menunjukkan pembelian. Tapi kalau kita tak ada benda tu, yang ni satu problem yang sangat-sangat besar. Nak buktikan yang tu milik kita. Okay? Puan Zuraidah Osman, macam mana nak buktikan kita ada buat sumbangan? Awak lain macam ni sumbangan Okey, macam mana kita buktikan sumbangan? Alright, kalau cerita sumbangan tu sumbangan langsung. Okey, pembuktian dia mesti datang dalam bentuk wang ringgit. Macam mana anda boleh buktikan wang ringgit yang anda keluar? Okay, kalau katalah kita buat keluar duit tu daripada KWSP, so kita kena tunjukkan bukti pengeluaran duit KWSP. Kalau buat keluar daripada ASB, buat tunjuk keluar daripada ASB. Kalau buat keluar daripada simpanan kita, bank kita sendiri pun kita kena tunjukkan dulu. Kemudian kita kena tunjukkan duit yang kita guna tu dibayar kepada siapa? Tukang rumah. So kita kena buat mai tukang rumah untuk membuktikan perkara tu.
Yang tu perkara yang penting. Yang tu dari sudut sumbangan langsung. Benda yang kita boleh buktikan tentang wang ringgit. Tapi kalau cerita tentang apa begitu, sumbangan tak langsung, basuh baju, beranak, jaga anak dan sebagainya, yang ni dari sudut saksi lah. Macam siapa-siapa yang main rumah nak buktikan, main tengok kata kita buat kerja dan sebagainya, dekat rumah kita tak ada orang gaji, memang kita lah yang buat kerja sebagainya. So yang tu semua datang daripada saksi. Saksi yang nak menunjukkan kata kita buat kerja rumah. Kalau ada video boleh dah tunjuk video, tapi siapa lah nak tunjuk video basuh baju dan sebagainya kan. Duduk kat rumah kan tak pakai tudung, takkan nak buat rakam. Hari ni saya basuh baju. Tak nak buat live basuh baju pun nak buat live, payahlah macam tu kan. Kalau sekarang ni mungkin masak buat live, tapi tak payahlah agak-agak macam tu kan. At least kita boleh tunjukkan dengan saksi seorang pun memadai dah. Alright. Dia termasuk jugalah macam dia masuk lebih kurang macam bukti ni lah. Bukti yang fasah yang saya punya buku ni, dia cerita pasal bukti. Macam tu juga dalam kes harta pencarian, dia perlukan bukti-bukti yang sesuai dan sewajarnya ikut bukti yang mana saya cerita dalam bukti fasah. Boleh kaitan juga. Dian Sri Nadia. Terima kasih Puan Dian Sri Nadia sebab share kan saya punya live ni. Terima kasih Puan. Alright, kalau saya dah beli rumah tanpa pengetahuan suami, sekarang dah bercerai dan jadi bekas suami, dalam tempoh perkahwinan, dan beliau tak bagi apa-apa sumbangan langsung dan tak langsung, adakah dia berhak tuntut setelah dia tahu perkara tersebut? Alright, jawapan dia Puan Dian, jawapan dia tak boleh tuntut. Dia bukan tak boleh filekan kes. Bekas suami, kalau dia dapat tahulah kata puan ada beli harta lain, harta senyap-senyap atas nama puan, dia bukan tak boleh tuntut. Dia boleh tuntut, dia boleh filekan. Tapi dia belum tentu boleh dapat. Seorang bekas suami, kalau dia nak tuntut harta yang dibeli oleh bekas isteri dia dalam tempoh perkahwinan, dia boleh tuntut, tapi dia belum tentu boleh dapat. Dia hanya akan dapat tuntut harta kita sebagai harta pencarian tu jika dia ada buat keluar duit. Dia ada sumbangan langsung. Dia buat keluar duit, bayar setiap bulan kat rumah kita. Ataupun dia ada memajukan rumah tersebut, tambah renovate dan sebagainya. So yang tu baru kita boleh katakan dia boleh dapat bahagian. Tapi kalau dia tak ada bahagian, dia tak ada sumbangan langsung, sumbangan tak langsung tak payah cerita sebab laki dia tak ada sumbangan tak langsung. Dia tak ada cerita beranak. Ada ke suami beranak? Kalau suami tu beranak, anda kena cek balik status dia. So dia sumbangan tak langsung tak ada pada laki. Sumbangan tak langsung hanya ada pada isteri sahaja. Jadi kalau suami ni nak tuntut harta yang dibeli oleh isteri, dia kena cerita sumbangan wang ringgit. Apa sumbangan wang ringgit yang dia telah keluarkan untuk beli harta tu, untuk bayar harta tu, untuk majukan harta tu. Kalau tak ada, terpulang. Puan jawab je macam ni. Oh, awak nak tuntut, silakan, kita see you in court. Gitu. Kena jawab style macam artis sikit lah. Kalau kita rasa macam malas sangat kan, biar kata aku tuntut, nanti aku akan tuntut. Puan jawab je, alright, talk to my lawyer. Kan macam tu. Siapa nak rasa macam seronok bunyi masa macam artis sikit kan? Dia kena lantik lawyer lah. Senang. Talk to my lawyer. I've talked to my lawyer, so you talk to my lawyer. Gitu. Barulah nampak macam, wah, berani ke? Alright. Puan Sira Rawahah. Ada harta sepencarian yang tuan kongsi malam ni terpakai jika suami meninggal. Soalan puan ni dia bukan ada. Adakah tu? Adakah harta pencarian yang tuan kongsi malam ni terpakai jika suami meninggal bagi pembahagian faraid? Puan Sira, Puan Sira Rawah. Bila suami meninggal, bila suami meninggal, harta milik suami tu dia tak automatik faraid. Dia bukan terus pergi kepada faraid. Satgi ada setengah waris ni, dia rasa macam ni dah meninggal, esok nak pergi file dah faraid. Tak boleh macam tu. Alright? Sebab dia ada level yang kita kena selesaikan dulu. Level yang pertama, dia mesti selesaikan hutang suami tu dulu.
Hutang dalam cerita ni adalah hutang berbentuk peribadi. Maksudnya hutang kepada kawan-kawan, kepada kakak, kepada abang, kepada mak, kepada siapa sekalipun. Hutang dalam bentuk peribadi. Okey, hutang kena selesaikan. Yang keduanya, dia kena selesaikan dari sudut wasiat, dari sudut hibah. Ada tak suami ni sebelum dia meninggal, dia buat wasiat, dia buat hibah. So kena tolak harta tu. Dia tak boleh dikira sebagai harta pusaka. Okey, macam contoh, suami dia ada wasiatkan 1/3 duit dia kepada rumah anak yatim. So kita kena bagi, kena tunaikan wasiat tersebut. Okey, baik. Lepas dah selesai hutang, lepas selesai wasiat, barulah selesaikan secara faraid. Okey, bila cerita tentang harta sepencarian malam ni perempuan, dia masuk dalam kategori yang pertama. Dia masuk sebagai kategori hutang. Hutang bekas suami kita ni kepada isteri ni, kepada si balu. Okey, kalau suami meninggal, bekas isteri si balu ni, dia kena terus filekan harta sepencarian dulu. Filekan harta sepencarian dan injunksi tegahan daripada harta tu dijual ataupun dibawa kepada faraid, pusaka dan sebagainya. So kena hold dulu. Settlekan harta sepencarian dulu, barulah boleh pergi kepada faraid. Okey? Termasuklah kalau isteri meninggal. Kalau isteri meninggal pun macam tu juga. So suami ni dia boleh filekan harta sepencarian dulu. Selepas selesai dah bahagian harta sepencarian, barulah dia akan pergi kepada faraid. Okey? Harta sepencarian dia jatuh kepada hutang. Hutang antara suami dengan isteri. Kalau suami dah meninggal, bekas isteri ni dia akan menjadi penuntut. Kita sebut sebagai plaintiff. Yang akan jadi defendant ni adalah waris-waris si mati. Siapa waris-waris yang akan berhak menerima pusaka? Contoh dia anak-anak, ayah dia ke, mak dia. So dia masuk, dia ramai sikit. Okay. So ada kaitan. So ada kaitan dengan 4 kategori tu. Boleh tengok. Tak kisah, sama saja kategori tadi tu. So kalau kata suami meninggal, boleh tuntut dulu sebagai atas pencarian. Okey, Puteri Kinabalu kata memang best untuk diri dan lain-lain juga. Betul. Okey, terima kasih Puan Siti Halijah. Waalaikumsalam. Seandainya isteri beli rumah selepas kahwin, tapi guna nama suami kedua, betul kan? Seandainya isteri beli rumah selepas kahwin, tapi guna nama suami kedua untuk insurans sahaja. Bayaran semua saya kedua, suami kedua. Bayaran semua saya yang buat bayaran. Bolehkah suami tuntut harta sebagian sedangkan nafkah pun culas sepanjang perkahwinan? Okey, tak apalah. Saya tak tahu lah kedua ke So nama mungkin dekat dalam geran tu dia boleh kita panggil apa, join lah kan. Dia boleh join nama dekat dalam geran tu. Okey. Baik, tapi suami ni tak buat keluar duit apa pun. Faham? Betul kan? Alright. So jawapan dia boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Sebab apa? Dia masuk dalam kategori yang pertama tadi. Kategori yang kedua. Okey, kategori yang disebut sebagai suami isteri beli seorang diri, tapi dia ada nama second. So kalau nama second ni pun dia boleh dianggap sebagai harta sepencarian juga. So kalau masuk sebagai harta sepencarian, dia boleh tuntut. Okey, tapi dia belum tentu boleh dapat. Sebab apa? Bila kita sebut sebagai harta sepencarian ni, dia bukan automatik benda tu akan dapat bahagian separuh. Bukan akan dapat 1/3. Tak. Sebab bila cerita tentang harta pencarian, mahkamah nak dengar apa sumbangan langsung dia. Kalau setakat nama tu ada dalam geran, yang tu tak dianggap sebagai sumbangan sangatlah. Cuma dia mungkinlah ada unsur membantu untuk meluluskan loan tersebut. Okey. Jadi, long short stories, apa yang saya nak kongsikan Puan Halijah dan perempuan yang lain, kita pernah ada dapat satu kes yang macam ni. Ini perkara yang biasa sahaja. Dan ada yang mahkamah mengiktirafkan yang tu harta mutlak. Harta milik isteri sahaja sebab suami tak ada buat keluar apa pun duit dia. Okay, untuk beli rumah tu, untuk bayar bulan-bulan rumah tu. Cuma nama sahaja dalam geran. Jadi tak ada apa-apa sumbangan pun, melainkan nama sahaja. So ada yang mahkamah isytiharkan yang tu sebagai harta mutlak. Dan ada keputusan kita yang mahkamah isytiharkan yang tu sebagai harta sepencarian. Dan kemudian mahkamah memerintahkan untuk
diberi bahagian setakat dalam 2,000 macam tu saja kot. Jadi isteri ni bolehlah buat keluar duit sikit untuk bayar bahagian tu saja. Sebab dia tak mau rayu ke mahkamah lebih atas. So dia kata tak apalah, takat RM2,000 ni bagi je lah. So dari sudut macam untuk bekas suami ni rasa macam tak baloi lah. Dah naik turun banyak kali, dia dapat bahagian banyak tu saja. Sebab dia tak buat keluar duit apa pun, cuma dia membantu untuk meluluskan loan rumah tu saja. Sebab joint loan. Okay. So saya nak nasihatkan, saya ambil kesempatan ni untuk nasihatkan juga. Kalau ada peluang untuk beli rumah tu bersendirian, tak perlu buat joint loan, okay? Beli secara bersendirian, individual, sama ada isteri ataupun suami, okay? Tapi kalaulah memang terpaksa untuk joint loan, alright? Kalau terpaksa untuk joint loan tu, so saya cadangkan masuk saja tahun yang keempat lah macam tu, tahun yang keempat ataupun tahun yang kelima, alright? Saya cadangkan anda buat refinance rumah tu dan biar hanya ada satu nama sahaja, supaya mudah kalau jadi apa-apa sekalipun, alright? Termasuklah kalau kata berlaku meninggal. Kalau kata salah satu pihak meninggal dunia, biasanya kalau rumah yang joint loan ni, insurans dia hanya akan cover sebelah sahaja. So nanti ni kawan ni, ataupun contohlah suami meninggal, so insurans cover bahagian suami sahaja. So isteri terpaksa masih lagi kena continue. Ada yang selalunya banyak berlaku macam ni. Alright, tapi kalau kita nak mudah, nak selamat, biar kekal kepada satu nama sahaja. Faham Alright. Memang kita tak pernah nak fikirkan perkahwinan kita ni akan berlaku perceraian, berlaku poligami, tapi kita tak boleh nak pastikan akan berlaku kematian pada waktu bila. Sebab bila berlaku kematian, harta sepencarian tetap akan muncul juga. Sebab kalau harta tu tak dituntut sebagai harta sepencarian, dia akan dikira sebagai harta pusaka. So kalau kata pusaka, bahagian kita tu dia akan lebih kecil, dan rumah tu akan dijual dan dia akan dibahagikan ikut kadar harta pusaka. Kalau benda tu sebagai harta sepencarian, at least kita mungkin sebagai isteri, okay, dia boleh dapat 1/2. Ataupun dia tak ada sumbangan langsung. Isteri ni dia ada cerita sumbangan tak langsung sahaja. At least dia mungkin boleh dapat 1/3. So kalau 1/3, maksimum lah 1/3, ada yang kurang. So kalau dapat 1/3, campur dengan bahagian faraid dia, iaitu 1/8 kalau kata ada anak. So dia akan lebih banyak sikit lah. Okay. Alright, saya minum air sikit penat. Panas. Okey, Puan Nur Sakinah Abdul Karim. Tuan, boleh ke kita buat tuntutan jika bekas suami cepat-cepat jual kereta ataupun tukar hak milik yang beliau beli semasa dalam perkahwinan? Bolehkah kita buat tuntutan jika bekas suami cepat-cepat? Okey. Sebab tu saya kata, jika berlaku perceraian, jangan tunggu lama-lama, Puan Sakinah. Semalam saya dah cakap, sebab ini salah satu dia. Salah satu perkara yang saya cakap semalam, kenapa perlu segera failkan harta sepencarian selepas perceraian? Sebab ni, takut dia dah jual. Okay, takut jual, tukar hak milik, kita masih boleh tuntut. Tapi nanti dia akan jadi panjang cerita, sebab harta tu dah tak ada. And then bila dah dapat duit, kawan ni guna dan sebagainya. So dia akan mendatangkan problem dari sudut bayaran, pelaksanaan perintah tu. Okay, bukan tak boleh tuntut, boleh tuntut. Tapi nak dapat tu balik payah. Jadi kalau kata dah berlaku perceraian, selepas saja habis iddah, filekan terus. Okay, filekan terus harta pencarian. Kalau tak mau tunggu lepas habis iddah pun tak apa, tapi dia ada risiko. Let's say kalau kata dalam tempoh iddah, belum habis lagi iddah rajai ni, iddah yang talak 1, talak 2. So belum habis iddah lagi, si isteri dah filekan harta sepencarian. So bila dah filekan harta sepencarian, cuba bayangkan kalau kata suami ni dia rujuk kembali. Dia sebut rujuk. So kalau kata rujuk, anda kembali sebagai suami dan isteri. Jadi apa berlaku kepada tuntutan harta sepencarian tersebut? Jawapannya, tuntutan harta sepencarian tu perlu dipadamkan, perlu ditarik balik. Okay. So terpulang macam mana cara sekalipun,
Yang penting jangan tunggu lama-lama untuk failkan atas pencarian. Dan kalaulah ada ura-ura kata suami ni ataupun bekas suami nak jual, failkan juga bersama. Nama dia tuntutan injangsi. Okey, injangsi. Bahasa Melayu mudah ni kita sebut sebagai tegahan. Okey, tegahan daripada harta dijual ataupun dilupuskan. Sebab yang tu dalam proses untuk tindakan atas pencarian. Okey. Juli Abdullah, jika rumah yang diduduki adalah rumah pusaka keluarga si isteri, si suami pula buat ada majukan rumah dengan membuat sedikit option, adakah dia dikira sebagai harta pencarian? Saya kata apa tadi? Dia jatuh kepada kategori yang keempat kan? Kategori yang keempat. Harta yang dianggap sebagai harta pencarian adalah harta pusaka. Harta pusaka isteri, kemudian si suami ni duduk, suami ni renovate. Dia memajukan rumah tu. Kalau dia memajukan rumah tu daripada title dia harta pusaka, dia akan berubah menjadi title dia harta sepencarian. Boleh tuntut ataupun tidak? Jawapan dia boleh. Bekas suami boleh tuntut rumah tu sebagai harta sepencarian. So that's why siapa yang dalam perkahwinan, bukan saya kata jangan buat keluar duit untuk nak renovate ke ataupun sebagainya, okay? Tapi pada saya perempuan, setiap perbuatan yang anda lakukan dalam tempoh perkahwinan, make sure ada hitam putih. Kalau kata anda buat benda tu untuk tujuan nak mencantikkan rumah, make sure anda simpan receipt, anda buat perjanjian untuk buat keluar duit dan sebagainya. Alright. Kalaulah benda ni anda tak fikir, tak lakukan daripada awal, bayangkan kalau katalah berlaku, tak payahlah kata bercerai, kalaulah kata berlaku kematian mengejut, so nanti anda nak kena buat tuntutan atas pencarian. Kalau berlaku benda tu, anda nak kena buktikan yang kata ada memajukan dan sebagainya. Okay? So untuk jawapan Puan Juli Abdullah, dia boleh dikira sebagai atas pencarian. Panjangnya. Puan Azlina ZA, Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Saya telah bercerai agak lama, lebih 5 tahun, 15 tahun. Dalam tempoh perkahwinan saya buat rumah 2 tingkat separuh siap. Tak siap lagi lah. Di atas tanah milik bapa mertua. Geram berangkai. Sebelum bercerai, kos lebih kurang 24K. Semasa bercerai, ex saya telah menyerahkan rumah tersebut melalui surat akuan sumpah. Saya tidak buat apa-apa atas rumah tersebut. Baru-baru ini saya mendapat tahu ex saya membawa isteri barunya memiliki rumah tersebut. Apa tu saya buat? Adakah dikira semalam boleh kasih bantu? Yang ni kan soalan yang agak popular, dan saya saya nak berterus terang lah. Perkara ni dia menjadi satu kesilapan. Dia menjadi satu kesilapan pada diri puan. Okay, saya minta maaf, saya berterus terang. Sebabnya puan, yang tu tak boleh dianggap sebagai harta pencarian. Harta pencariannya tu adalah sepatutnya rumah tu. Tapi kena ingat tanah tu atas nama orang lain, bukan nama suami, ataupun bukan atas nama bekas suami. Jadi dia tak boleh dianggap sebagai harta pencarian. Kalau nak anggap sebagai harta pencarian, syarat dia mesti tanah tu atas nama suami. Mesti nama tanah suami. Kalau nama tu tanah berangkai, tanah tok nenek, tanah ayah dia ke, tak boleh. Okay? Kalau nak tuntut rumah tu saja, boleh. Tapi perempuan, saya bagi situasi saya pernah ada kes yang macam ni, yang mana seorang isteri, dia buat keluar duit, dia buat pinjaman peribadi untuk nak renovate rumah. Okay, nak berbesar rumah tu. So dia tambah bilik dan sebagainya. Tapi nak jadi cerita, rumah ni yang dibuat ni atas tanah bapa mertua. Atas nama bapa mertua. Betul, tanah bukan nama suami lah, atas tanah bapa mertua. Jadi bila berlaku perceraian, si isteri ni, bekas isteri ni, dia buat tuntutan tu harta pencarian. Okay, so mahkamah boleh katalah rumah tu memang harta pencarian, dan rumah tu hendaklah dijual dan dibahagikan mengikut kadar, separuh-separuh, sebab suami isteri ni buat keluar duit. Tapi perempuan, cuba tanya diri kita, siapa yang kat sini nak beli rumah yang rumah tu nama orang lain, bukan nama penjual tu. Nak beli rumah saja, tanah tu tak mau. Nak beli rumah saja. Ada siapa-siapa nak? Kalau tanya kat saya, tobat saya pun tak nak. Sebab apa? Kalau kita nak beli rumah, kita nak tanah tu sekali milik kita juga. Kan? Mana ada orang nak angkat saja rumah tu. Faham? Jadi
That's why siapa yang dah terbuat benda ni, dah melakukan sumbangan langsung untuk membuat rumah ke atas milikan orang lain ni, yang dianggap sebagai macam sumbangan kita dan tempoh perkahwinan, yang tu tak boleh dituntut sebagai harta pencarian. Okey. Tapi kita kalau nak tuntut balik benda tu, kita kena buat tuntutan, nama dia hutang dalam perkahwinan. Dia tuntutan yang lain. Cuma problem dia lah kan, problem dia bila kita nak tuntut nama dia hutang dalam perkahwinan, kita nak kena buktikan kepada mahkamah macam mana benda tu kita katakan sebagai hutang. Bila sebut hutang, maksudnya suami kita nak pinjam dulu. Macam mana anda nak buktikan anda buat keluar duit nak bagi suami yang nak minta pinjam? That's why saya selalu sangat cakap, kalau katalah kita nak bagi pinjam duit dekat suami ni, bukan tak boleh perempuan, boleh. Alright? Tapi kalau jumlah pinjaman tu besar, kita nak buat keluar duit, nak bantu ke, nak bagi dia pinjam dan sebagainya, tolong buat hitam putih. Buat perjanjian hitam putih supaya benda ni ada clarification, benda yang jelas untuk anda buktikan nanti ni. Ni masalah nak tuntut hutang dalam perkahwinan. Especially cerita pasal buat keluar duit untuk buat rumah. Siapa yang tak dengar nasihat ni, siapa yang tak tengok live ni, dia memang rugi sangatlah. Sebab yang ni isu yang berlaku banyak sangat. Memang kalau tanya kat siapa-siapa pun akan nasihatkan jangan buat rumah atas tanah orang lain. Jangan buat rumah atas tanah orang lain. Tanah mak mertua ke, tanah mak sendiri ke. Okay? Make sure benda tu dah jadi milik kita. Kalau kita nak buat, buatlah. Sebab dia, kalau contoh lah kan, kenapa tak boleh buat kat rumah tanah mak sendiri, contoh dia. Contoh kita buat keluar duit, buat bina rumah dan sebagainya, tapi tanah tu atas nama mak. Okay? So kita duduk kat situ. Dan nak jadi cerita kan, mak meninggal. Bila mak meninggal ni, tanah tu jadi apa? Nak jadi milik awak, milik kita ke? Tak. Tanah tu dia akan jadi milik pusaka. Sebab nama si mati, mak mati, yang tu jadi tanah pusaka. Jadi rugi kalau kita buat tanah situ, dia akan jadi tanah pusaka. Bila pusaka, dia akan ada waris-waris yang lain. Kalau kita buat tu, bukan kita yang akan dapat, tapi dia akan dapat bahagian orang-orang lain. Anda jangan haraplah benda ni ada orang setuju nak bagi duduk macam tu saja. Kita dah handle banyak kes perempuan yang mana ramai orang bergaduh. Adik-beradik bergaduh semua sebab nak tuntut tanah sekangkang kera. Okay? Orang sanggup pergi ke mahkamah bertolak-tolak troli tu. Tempat duduk nak bawa, nak pergi tuntut harta. Ada yang putus darah semua kan. So jangan kita anggap benda ni akan settle dengan mudah. Okay? Sebab benda ni di dunia ni kita kena selesaikan mengikut cara undang-undang. Yang tu je saya boleh cakapkan. Alright? Saya nak dapat bantuan tuan tapi jauh. Kalau nak dapatkan nasihat saya perempuan, kita boleh buat virtual macam ni. Tak ada masalah. Cuma kalau kata nak lantik saya tu, mungkin tak lah. Kalau kata bukan daripada negeri Perak, bukan daripada Kedah, Penang, Perlis. Sebab saya hanya praktis 4 negeri ni saja. Cakap pun cakap utara pekatnya. Okay? Okey, Puan Zuhaidi tadi ada taklan. Okey. Soalan pertama, harta-harta atas nama bekas isteri, okey. Dokumen-dokumen semua ada pada bekas isteri, okey. Jadi macam mana bekas suami nak tuntut atas pencarian di mahkamah? Okey, soalan pertama jawapan dia dulu, kita sendiri kena usahakan. Kalau kita nak tuntut benda tu sebagai harta pencarian, kita kena bukti pada mahkamah apa harta tersebut. Kalau cukup sekadar kita hanya ada salinan sahaja pun, macam contohlah kan, bekas isteri ni dia simpan geran asal. Okay? So kita tak ada geran asal. Jadi kita kena dapatkan at least salinan. Salinan geran dia kita boleh dapatkan dekat pejabat tanah, kita boleh dapatkan dekat bank yang berurusan dengan pembeli tersebut. Okay? So kita boleh dapatkan SMP dan sebagainya. So bila salinan tu kita dah dapat, nanti bila di mahkamah kita kena buat tuntutan, nama dia permohonan penzahiran dokumen.
Penzahiran dokumen ni maksudnya mahkamah akan keluarkan perintah kepada orang yang memegang dokumen asal untuk bawa ke mahkamah. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi lah, sebab kita ada salinan geran. Okey. Jadi macam mana bekas suami? Soalan kedua, bekas suami ada sumbangan ke atas harta ibu bapa dalam tempoh perkahwinan, tapi malangnya sumbangan duit diberi by hand. Tak ada apa-apa bukti seperti riset. Macam mana nak tuntut tu tuan? Yang ni adalah satu masalah besar. Masalah besar bila pergi ke mahkamah tidak ada bukti, terutamanya bukti bagi duit by hand. Puan-puan, seriously tuan-tuan yang menonton, puan-puan yang menonton, bukti by hand ni dia tak boleh datang daripada bentuk lain, melainkan dia datang dalam bentuk pengakuan. Dia datang dalam bentuk ikrar, pengakuan sahaja. Contoh dia, kita tuntut yang tu sebagai harta pencarian. Kita bagi tahu kat mahkamah, kata kita buat keluar duit. Kita ada buat keluar duit, kita bagi by hand sebanyak RM10,000 untuk renovate rumah. Okay, contoh macam tu. And then tapi kita tak ada receipt, contoh dia. So kita kena buktikan kata kita buat keluar duit satu, dan kita kena bagi by hand. Jadi bagi by hand siapa nak tengok? Jadi dia datang dalam bentuk macam mana? Kalau katalah pihak yang kita tuntut tu dia mengaku kata ya betul, saya ada menerima duit RM10,000 tersebut, maka kita sebut yang tu sebagai ikrar. Kita sebut sebagai pengakuan. So kalau kata dia ada pengakuan, maka yang tu dah dikira sebagai bukti. Tapi kalau dia tak mengaku, dia memang akan ada problem. Sebab bila tak ada bukti yang kukuh tu lah, setiap tuntutan di mahkamah dia mesti payah nak dapat, payah sangat nak sangkut. That's why sekali lagi saya buat iklan. Sekali lagi iklan. That's why tuntutan ni dia kena ada bukti. Sebab itulah saya buat buku ni, nama dia 16 bukti. Tapi cerita ni berkenaan dengan fasah lah. 16 bukti fasah. Nanti saya buat cerita pula pasal bukti kes harta sepencarian pula. Apa yang sesuai kan? Bagus juga tu. Tu idea ni. Okay. So siapa yang mungkin lah kan, dia ada isu tergantung tak bertali dan sebagainya. So dia nak tuntut fasah tapi dia tak tahu nak bukti apa benda tu. Dia kena dapatkan buku ni. Okay. Ada muka saya. Macam tu. Okay. Alright. So bukti itu penting, kena simpan. Kalau boleh kan, saya nasihatkan perempuan dan tuan-tuan yang menonton, setiap transaksi wang ringgit lepas ni tolong jangan bagi dalam bentuk by hand dah. Okay. Kalau dah berlaku tu biar berlaku. Tapi kalau kita masih lagi mengamalkan benda yang sama, make sure kita tukarlah amalan tersebut. Okay, macam saya bagi contohnya, saya bagi nafkah. Isu nafkah ni terlalu berlaku. Nafkah, kalau seorang suami, biasanya kita ada bagi by hand dan sebagainya kan. So, saya tukarkan amalan tersebut. Kita bagi dalam bentuk transaksi, wang ringgit. Transfer. Bila transfer tu, kita boleh note. Kita tulis nafkah bulan berapa. Senang. Isteri pun lega, kita pun senang. Faham? Okay, rasa terharu sangat-sangat malam ni dengar cerita dari Tuan Fahmi. Okay, terharu Terima kasihlah Puan Nur Aini ini. Okay, panjangnya. Puan Azia Ara. Tuan, macam mana saya dalam proses atas pencarian? Saya tuntut hanya sebuah kereta sahaja. Saya keluarkan wang deposit 10K selepas dapat taraf pencen. Sekarang lepas bercerai, saya telah serahkan kereta tersebut kerana X lalu bersubut kereta lama rosak. Sedangkan saya menggunakan kereta tersebut untuk uruskan anak tinggalkan bersama saya. Kereta tersebut installment memang X bayar bulan, tapi ada masanya bila X tak cukup duit, saya yang bantu bayar. Okay. Persoalannya, berapa banyak saya boleh tuntut selain deposit kereta, dan saya telah modify aksesori kereta serta road tax dan insurans pun saya ada bayar dalam dari 2019. Okay, selesai. Bagaimana selesaikan? Okay. Daripada yang ni kan, mungkin persoalan Puan Azia Ara, sebenarnya Puan Azia Ara nak tahu berapa bahagian yang Puan Azia Ara akan dapat kan. Itu je sebenarnya cerita dia. Alright. Biasanya dalam kes harta sepencarian ni perempuan, kalaulah si isteri ni dia boleh buktikan sumbangan langsung. Dia buat cerita buat keluar duit. Cerita buat keluar duit, buat ni bayar insurans,
apa lagi, bayar installment ataupun ada juga bayar bulan sikit-sikit. Alright. So kalaulah si isteri ada cerita sumbangan langsung, dia campur pula dengan sumbangan tak langsung. Maksudnya cerita yang menjaga anak, menjaga rumah, menjaga suami ni. Okay? Dia campur sumbangan langsung dengan sumbangan tak langsung. Saya boleh jangkakan, saya boleh jangkakan bahagian yang akan ditentukan oleh mahkamah kepada pihak-pihak ni adalah separuh-separuh. Itu biasa. Nanti mahkamah akan putuskan separuh-separuh. Tapi kena ingat satu perkara. Sebab bila kita tuntut kereta sahaja, kereta semua orang akan bersetuju. Iaitu dia akan jatuh nilai. Dia akan susut nilai. Betul kan? So kalau kata tuntut kereta sahaja, biasanya mahkamah perintahkan separuh-separuh. Kereta tersebut hendaklah dijual, ditolak hutang dan dibahagikan mengikut kadar. Mengikut kadar yang telah ditetapkan separuh. Let's say lah, kereta tu dah jual, harga dia RM50,000. Okay, RM50,000 dah tolak hutang semua tu kan, dapatlah RM50,000 bersih. So RM50,000 tu bahagilah seorang RM25,000. Itu kalau dapat dapat jual lah kan. Dapat jual RM50,000 lah untungnya. Tapi kalau kata jual tu dapat RM10,000, dapat ataupun kurang daripada tu, dia mungkin sikit lah daripada apa yang kita dapat. Alright? Tapi tak ada masalah sebab tuntutan harta pencarian, selagi mana tuntutan tu harta, dia kena selesaikan juga. Sebab benda tu ada hak anda. Okay? Aisyah M. Suhaili. Salam tuan. Salam. Jika seorang isteri ada sumbangan untuk menjaga seperti melakukan sendiri atau mengupah mantu rumah untuk menjaga kebersihan rumah kelamin, bolehkah termasuk dalam tafsiran memajukan? Baik. Memajukan ni, dia mesti buat keluar wang ringgit untuk memperbesarkan, tambah bahagian rumah. Dalam tafsiran undang dan daripada sudut keputusan kehakiman untuk kes-kes yang pernah diputuskan, tafsiran memajukan ni biasanya tafsiran yang buat keluar duit untuk tambah sesuatu bahagian rumah, bukan buat keluar duit untuk jaga rumah. Macam puan tanya kan, apa upah maid, cuci rumah sebagainya tu, yang tu tak dikira memajukan. Okey, memajukan ni mana-mana keputusan parkiman pun dia akan sebut dia tambah bahagian tu. Kalau kata rumah, dia akan tambah bumbung, tambah dapur, tambah bilik air dan sebagainya. Okey, kalau cerita tanah, dia tanam pokok, beli pokok, tanam pokok, tebas semua tu. Okey, so ataupun buat sesuatu atas tanah tu. Okey, yang tu dikira sebagai baru dikira sebagai memajukan. Kalau kata mengupah mantu rumah tu tak, puan. Haslina Idris Noh. Tuan, kalau kereta atas nama isteri tapi bila dah bercerai, adakah itu harta sepencarian? Okey, Puan Haslina, kalau beli kereta tu dalam tempoh perkahwinan, puan beli, puan beli dalam tempoh perkahwinan, jadi automatically dia akan dikira sebagai harta sepencarian. Sebab dia beli dalam tempoh perkahwinan. Cuma boleh tak bekas suami atau suami ni nak tuntut yang ni sebagai harta pencarian? Dia nak tuntut boleh, tapi belum tentu boleh dapat. Tu jawapan dia. Okey? Sebab atas nama isteri, yang penting dia bukan cerita pasal atas nama. Yang penting tu siapa yang bayar rumah ke kereta tu. Okey? Alright, sikit lagi ya. Cik Jamalia, Waalaikumsalam. Soalan saya tak tahulah ada kena-mengena atau tidak. Maaf kalau salah bertanya. Okey. Betul ke kalau isteri duduk rumah mak sendiri dan bukan rumah yang diduduki oleh suami dan isteri semasa dan tempoh berkahwin, si isteri tak akan dapat sekupang habuk pun sebab dikira nusyus? Okey, yang ni dah tajuk lain, puan. Alright. Tapi tak apalah, saya cuba nak kaitkan sikit. Right? Biasanya perempuan, yang ni dilema ramai wanita, yang mana dia mesti akan ada salah faham tentang nusyus. Dan biasanya banyak lelaki juga yang dia tak faham nusyus ni apa kesan dia dan macam mana benda ni boleh menjadikan seorang isteri ni nusyus. Ingat ni 85 orang yang menonton ni, saya nak bagi tahu, dan lepas ni siapa dengar video ni,
nusyus hanya berlaku kepada isteri jika hakim sabitkan isteri ni nusyus. Kalau hakim tak sebut isteri ni nusyus, saya pun tak boleh sebut puan nusyus. Siapa pun tak boleh sebut isteri ni nusyus selagi mana hakim tak sebut. Sebab apa hakim kena sebut? Sebabnya nak sabitkan seorang isteri ni nusyus, dia mesti kena ada dakwaan. Dakwaan apa yang nak cerita isteri ni nusyus? Apa yang dia buat? Dan bila sebut dakwaan, dia kena ada bukti. Bukti apa yang nak menyebabkan isteri ni nusyus? Dia bukan simple saja. Oh, hang tak ikut dengar cakap aku, hang nusyus. Mudah sangat. Laki pun boleh nusyus puan oi. Cuma saya tak cerita lagi je. Yang tu kita simpan hari lain. Alright. So, nusyus ni dia tak boleh automatik macam tu sahaja. Kalau kata dah duduk dekat rumah isteri mak sendiri ke, duduk kat rumah siapa pun yang bukan ni ke, so nak cerita pasal nusyus tak boleh tuntut apa-apa. Jawapan dia tak betul. Okay? Sebab jikalah kan, katakanlah si isteri ni disabitkan nusyus oleh mahkamah. Ni cerita yang mahkamah sabitkan nusyus. Alright, bila si isteri ni disabitkan nusyus, adakah isteri ni tak layak untuk dapat harta pencarian? Jawapan dia, tak ada kena-mengena. Isteri boleh tuntut harta pencarian. Nak tuntut hak jaga anak pun boleh. Nak tuntut apa? Nafkah anak pun boleh. Nak tuntut mut'ah, sagu hati selepas cerai pun boleh. Nak tuntut nafkah iddah, tak boleh. Tak bercerai, nak dapat nafkah, tak boleh. Sebab nusyus dia hanya ada kesan kepada nafkah isteri sahaja. Nafkah sahaja. Nafkah isteri tak dapat makan minum sendiri. Kemudian apa lagi kalau katalah suami cerai, dia tak layak dapat nafkah iddah sahaja. Boleh faham So saya kaitkan jugalah kan. Nusyus tu tak ada kena-mengena dengan harta pencarian. Isteri ni nusyus lah, teruklah macam mana sekalipun, dia tetap dapat harta pencarian sebab harta pencarian cerita tentang sumbangan, contribution. Okay, apa sumbangan kita dalam tempoh perkahwinan untuk rumah tersebut, untuk kereta tersebut, untuk jet, kapal. Tak kisahlah apa pun. Okay, right. Azia Ara, kalau kereta dibeli atas nama ex suami sebab masa tu nama isteri tak boleh masuk sebab tak ada lesen, boleh ke sebab bekas isteri yang bayar deposit tu? Adalah, kalau kata dah beli tu dalam tempoh perkahwinan, memang atas pencarian pun tak ada masalah yang tu. Kalau ada sumbangan langsung, itu bahagi separuh-separuh. Okey, soalan Puan Siti Safiq bagus. Boleh ke nak filing harta pencarian tu lepas pisah lebih kurang 3 tahun? Pisah 15 tahun bercerai pun boleh tuntut lagi. Tak ada masalah, 20 tahun lama mana pun. Selagi mana tak pernah tuntut yang tu sebagai harta pencarian, boleh tuntut puan. Okey? Tapi kena pastikan harta tu masih wujud. Tu je. Biasanya dah terlalu lama ni, harta tu pun dah tak ada. Yang tu je. Tapi kalau ada lagi, tak selesai lagi, boleh tuntut yang tu sebagai harta pencarian. Okey. Alright, itu saja daripada saya malam ni. Eloklah 11.20. Cantik lah tu. Okey, so saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan dan izin share terpulang anda nak share. Saya mengucap terima kasih sangat-sangat. Sebab tanpa kita cuba melakukan sesuatu untuk sebarluaskan, mana mungkin kita dapat membantu orang lain. Alright? Kalau kita tak lakukan sekarang, bila lagi? Kalau kita yang tak buat, siapa lagi? Gitu. So kita buat, biar kita cuba sampaikan. Biar saya yang bercakap penat tak apa. Okay? Tapi at least bila kita tekan share, ingat satu perkara, aku tekan ni dengan niat nak bantu orang lain. Yang mana nak tahu tentang harta pencarian, cerita-cerita pasal harta ni, dia takkan berkesudahan. Sebab kalau tak dapat bimbingan, tak dapat nasihat yang jelas, benda ni akan ke laut. Dia akan menyebabkan masalah anda tu akan berterusan, anda akan stres, anda akan tertekan dan sebagainya. Okay? So,
daripada perkongsian saya semalam dengan hari ini cerita tentang harta sepencarian, saya nak bagi tahu kepada anda, kepada anda yang mungkin ada isu, ada permasalahan yang berkaitan dengan harta sepencarian yang nak saya bantu, nak saya bimbing, nak saya consult dia, okey, anda boleh berbuat demikian. Sebab kalau anda tak dapatkan nasihat dengan betul, anda pergi ke mahkamah, insya-Allah tuntutan anda akan kena tolak. Sebab dia kita pergi ke mahkamah syariah ni, lebih kurang minded kita macam kita nak pergi mahkamah sivil. Dia tak boleh kita pergi bersendirian. Dia ada prosedur dia dan biasanya dia akan melalui proses dengan pelantikan peguam. Okey, sama ada peguam kerajaan ataupun peguam swasta, tuntutan harta sepencarian level dia lebih tinggi sangat. Sebab dia tuntutan di mahkamah tinggi satu. Pembuktian dia pun sangat berat. Kes dia pun dia selalunya dia tak cepat, biasanya lambat, melainkan dia ada persetujuan. So kalau cerita macam tu, saya tak mau anda dalam keadaan yang menyesal kelak. Sebab bila pergi ke mahkamah, dia expect dapat benda yang dia nak, rupa-rupanya jadi macam lain. Ataupun dia nak tuntut tapi tak dapat, dia rugi masa dan sebagainya. So perlu dapat consult, perlu dapat bimbingan dengan tepat supaya kita tak menyesal. Anda pergi, anda nanti sia-sia sahaja. So dapatkan nasihat terlebih dahulu supaya kita boleh bimbing. Tak kisahlah dengan siapa sekalipun, kalau nak saya membantu anda, kita boleh aturkan. Okey, kita boleh aturkan, insya-Allah. Alright, biasalah dekat page ni ada button WhatsApp dan sebagainya, anda boleh tekan dan insya-Allah tim kita akan bantu anda. Alright, itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, yang tekan share, yang sudi berjama dengan saya. InsyaAllah esok jam 10 malam bersama saya lagi. Janji, okay, janji ya. Jumpa saya lagi pada esok malam jam 10 untuk saya kongsikan tajuk yang seterusnya supaya anda lebih jelas, supaya wanita lebih faham tentang hak diri dia. Sebab apa? Kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmunya. Itu saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat malam. Bye bye.